Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan alhamdulillah kita telah sampai kepada juzuk yang kedua, iaitu dalam surah Al-Baqarah. Dan kita sedang kali terakhir kita telah bincangkan berkenaan dengan ayat 153 dan 154 surah Al-Baqarah. Mana dalam bincang kita yang lalu kita nyatakan seperti disebut oleh Ibn Katsir, Allah Ta'ala sambung setelah menerangkan berkenaan dengan suruh bersyukur, Allah Ta'ala suruh kita bersabar, dan Allah Ta'ala ajarkan kita berkenaan dengan kematian di dalam syahid fisabilillah ini bukanlah orang tu mati dalam keadaan mati biasa, maka orang berkenaan diberikan Allah Ta'ala kemuliaan, di mana kalau sekiranya roh-roh orang yang mati yang lain akan disuruh tidur setelah mana dimasukkan ke kubur setelah soal jawab oleh para malaikat. Namun begitu orang-orang mati syahid ini roh mereka akan diletakkan dalam barzah mereka, bukan dalam kubur, bahkan diberikan untuk masuk syurga di atas kemuliaan Allah Ta'ala beri pada mereka. Dan itu yang datang hadis Nabi SAW. Itu perbezaan yang berlaku. Okey, hari ini kita akan sambung firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 57 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Memberitahu Allah Tabaraka wa Ta'ala bahawa dia akan menguji hamba-hambanya. Setelah Allah Ta'ala suruh kita bersabar, Allah Ta'ala beritahu bahawa ujian itu pasti berlaku. Mana itu Allah Ta'ala akan menguji mereka dan juga memberikan pemeriksaan kepada mereka, memberikan tes, imtihan. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Muhammad ayat 31, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan uji kamu, hatta na'lamal mujahidin, sehingga kami mengetahui orang mujahidin, siapa yang berjuang. Dan sebenarnya bila Allah Ta'ala kata supaya kami mengetahui, itu bukan maksud dia supaya Allah Ta'ala dapat tahu, kerana Allah Ta'ala memang dah tahu, cuma dizahirkan, dinyatakan. Mana asalnya tak diketahuan oleh orang manusia siapa orang yang berjuang, siapa orang-orang yang bersabar, siapa orang-orang yang patah balik, siapa orang yang cepat lari, siapa yang cepat mengeluh. Allah Ta'ala akan zahirkan berkenaan dengan ujian. Mana semua orang kata cinta Allah Ta'ala, tapi macam kita itulah ujian tadi macam mana. Macam dia orang bersabar, semua orang kata dia bersabar, dia boleh menahan kemarahan, dia boleh menahan kesedihan, dia boleh menahan daripada berkata-kata dan kata-kata yang tak sepatutnya dikatakan. Tapi bila kena ujian, di situlah akan dizahirkan sebenarnya siapa manusia ini. Itu yang dimaksudkan Allah Ta'ala kata, dan kami pasti akan uji kamu sehingga kami mengetahui orang yang berjuang di kalangan kamu, was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar, wa nabluwa akhbarakum, dan kami nak uji ataupun tes perkhabaran kamu, apa cerita kamu. Muhammad ayat 31. Jadi dan kadang-kadang ujian itu datang dengan kegembiraan dan kadang-kadang dengan kepayahan. Mesti dua-dua sekali adalah ujian. Jangan kita salah faham bahawa ingat satu bahagian saja ujian. Bahkan sebenarnya dua-dua sekali adalah ujian, baik senang atau susah. Cuma dalam kepayahan itu lebih nyata orang itu akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dua-dua sekali ikutkan ujian kepayahan, ujian kesenangan lagi berat sebenarnya. Kerana banyak orang yang kena ujian kesenangan dia tak sedar dia sedang diuji. Itu kita balik pada surah Al-Fajr. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ke-15 16, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fajr, surah Al-Fajr, Allah Ta'ala nyatakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insan, ada manusia ini, idza mabtalahu rabbuhu, dia diuji dia ni oleh Tuhan dia. Fa akramahu wa na'amah, lalu Tuhan muliakan dan juga beri nikmat pada dia. Dia kata apa? Fa yakun rabbi akraman. Dia kata Tuhan aku sayang aku. Mana rasa berkenaan itu yang akan timbul dalam hati seorang manusia. Tapi itu sebenarnya bukan yang sebenar. Bahkan Allah Ta'ala terangkan dia kata fa akramahu wa na'amah fa yakun rabbi akraman. Orang tu kata Tuhanku sayang aku, Tuhanku muliakan aku. Al-Fajr 15:16. Al-Fajru 15:16. Dan juga lepas tu bila Allah kata wa amma idza mabtalahu, adapun sebaliknya Allah Ta'ala uji dia juga. Tadi maksud dia yang baik tadi ujian, kesenangan tu ujian. Fa akramahu wa na'amah tu ujian. Ibtalahu rabbuhu, Tuhan diuji dia oleh Tuhan dia. Fa akramahu wa na'amah, Tuhan muliakan dia dengan nikmat macam-macam pada dia. Dia akan kata fa yakun rabbi akraman, Tuhan aku muliakan aku, Tuhan aku sayang aku. Normally manusia macam tu, dia bila dapat kebaikan dia akan cepat balik pada kata ni Allah Ta'ala ni kan. Tapi sebaliknya wa amma idza mabtalahu, adapun sebaliknya bila Allah Ta'ala uji dia juga. Dan Allah Ta'ala buat apa? Faqadara 'alaihi rizqah, Allah Ta'ala sikitkan rezeki dia. Dia pun kata apa? Fa yakun rabbi ahanan, dia kata Tuhan aku tak suka aku, tak sayang aku. Allah Ta'ala kata lepas tu kalla, bukan begitu. Penafian Allah Ta'ala kalla bukan begitu tu, itu adalah penafian yang nyata dan jelas. Mana apa kita faham berkenaan dengan masalah ujian ni perlu diperbetulkan balik. Kerana Allah Ta'ala uji manusia ni dengan senang dan susah, bukan hanya dengan kesusahan semata-mata. Bahkan ada orang macam kita bacakan dalam surah Kahfi, dengan kesenangan itu dia kufur. Dengan kesenangan dia kufur. Kisah dua orang lelaki dengan kebun tu, ingat baik kisah berkenaan. Dan kisah tersebut memang lelaki dapat kebun dia, dapat buah banyak, nikmat banyak dan sebagainya. Dia dah belagak sombong. Akhir sekali dia rasa apa? Kiamat takkan berlaku. Kiamat. Dia kata wa ma'adzunus sa'ata qa'imah. Mana itu peringkat kufur dia jauh lagi. Sampai kali lepas tu dia kata wala irudil rabbi, kalau aku dikembalikan juga pada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti aku dapat lebih baik daripada ini sebagai tempat kembali. Dia sangka Tuhan sayang di dunia, sayang akhirat. Mana kalau dunia dia Allah Ta'ala muliakan, apa lagi akhirat nanti? Jangan. Ini kerana manusia ni dia salah faham dan menyebabkan dia culas dalam beramal. Tidak berusaha untuk menambahkan amal ibadat. Kan dirasakan apa dia amalkan telah cukup. Mana-kadang mungkin bagi dia sedekah rumah anak yatim, buat benda sikit 2-3 benda kan, jabal-jabal kebajikan masyarakat, dia bagi duit orang susah, dia bagi miskin, dia bagi makan dan sebagainya. Kadang-kadang dia rasakan itu paling besar dah. Sedangkan apa portion yang dikeluarkan daripada harta dia tadi tak sampai pun daripada setengah. Seperti para sahabat buat, tak ada sampai setengah daripada harta dia pun, hanya mungkin 2.5% semata-mata. Okay, tapi dalam masa sama dirasakan dah besar dah. Jumlah tu besar. Jadi dia punya harta dia banyak. Bila dia keluarkan 2.5% tu, keluar puluhan ribu kan, ratusan ribu, dia rasa banyak dah tu. Tak banyak lagi sebenarnya. Tu manusia ni kena jaga-jaga sikit. Pasal ujian kesenangan tadi lebih payah. Ujian kesusahan Allah Ta'ala ajar. Dalam ayat ini bahkan orang yang dapat ujian kesusahan, memang dia akan dapat cara mudah untuk dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Paling mudah. Maksud dia di sini Allah Ta'ala terangkan paling mudah bagi orang yang kena ujian kepayahan untuk mencapai darjat ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala berikan dia rahmat, Allah Ta'ala berikan dia ganjaran yang besar dengan hanya dia bersabar dan hafazkan kata-kata yang berikut kita akan bacakan. Jadi kerana kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kegembiraan dan kadang-kadang dengan kepayahan. Dan daripada yang berupa kepayahan tadi, ketakutan kadang-kadang, kelaparan kadang-kadang. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nahlu ayat 112. An-Nahlu 112 Allah Ta'ala nyatakan, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah Ta'ala pakaikan, rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan juga ketakutan. Pakaian kelaparan dan juga ketakutan. An-Nahlu 112. Kerana kelaparan dan juga ketakutan ni, dua perkara ini adalah di antara yang paling nyata. Bila orang tu lapar atau ketakutan, kita nampak depan muka dia. Orang lapar kan, kita pandang muka, kita nampak dia lapar. Dan orang yang ketakutan pun kita pandang, dia nampak. Tapi orang yang kadang-kadang putus cinta, tak nampak. Kan, dia hantuk kepala ke dinding, tak tahu kenapa. Mungkin dia mungkin kan, mungkin benda lain. Tapi benda yang dua ni, ujian ni disebutkan kat sini kerana ini yang paling nyata biasanya. Paling nyata kepada manusia. Surah An-Nahlu 112. Tak apa, tengok depan je. Tu. Ada sebenarnya. Ni kat sini. 112 Ikut je apa benda yang disebutkan. Kalau nak kejar apa setiap Quran, saya dah slow sikit sebenarnya. Saya laju lagi cakap. Saya sebenarnya dah cakap laju lagi. Tapi ini dah kira slow dah. Habis perlahan dah ni. Habis tune dah. Okey. Jadi
Dia kata apa? Dia kata tadi pakaian kelaparan dan kesusahan, ketakutan. Kerana apa? Ibn Katsir kata kerana dua benda perkara ni adalah paling zahir daripada yang demikian pada diri orang berkenaan. Mana biasanya lapar dan juga ketakutan ni kita nampak depan muka dia. Adapun yang lain kita kan tak nampak. Dia susah hati, duit tak ada, tak nampak. Kita nampak kadang ada orang tersenyum. Tapi bila ketakutan kan, dia gabra kan ketakutan atau kelaparan, memang nampak depan muka dia. Normal kita akan nampak. So, jadi sebab tu Allah Ta'ala sebutkan di antara dua yang sebut kat sini, yang paling besar ini. Walaupun benda yang lain ada banyak lagi ujian dalam bentuk kesusahan dan kepayahan tadi, tetapi yang ini di antara paling nyata, di antara yang paling nyata. Dia kata apa? Dan dia Allah Ta'ala nyatakan di sini bisyai'im minal khawfi wal ju'. Dalam surah An-Nahl 112 Allah Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala kenakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah Ta'ala sebut dengan sedikit daripada kelaparan dan juga ketakutan dan kelaparan. Maksud dia sikit je, bukan semua. Allah Ta'ala berikan ketakutan. Ya, kadang-kadang benda tu tak nampak pun. Macam kita lah, orang Melayu kita takut hantu, tak nampak hantu pun. Tak pernah kena gigit, tak pernah kena benda, tapi takut teruk sangat. Dengan cerita orang tu tak berjalan dah. Kan, tak boleh malam ni malam Jumaat Kliwon. Kan? Contohnya kan. Kenapa? Tak tahu. Okay. Tapi benda ni kita faham bahawa ketakutan, kadang-kadang kelaparan, lapar sikit, sekejap je lapar. Dan besok dapat makan lagi. Ada orang akan bagi makan pada kita. Tapi dia sikit, maksud dia. Sikit. Bukannya dah banyak. Bukannya banyak. Okay? Macam kalau kita kata macam yang berlaku zaman dunia Islam sekarang ni, umat Islam sebenarnya dapat negara-negara yang punya hasil mahsul yang besar. Kalau kita kata kenapa berlaku dekat Afrika dan juga negara Somalia dan sebagainya, itu sebab peperangan. Bukan sebab kerana tanah tak subur. Tanah mereka subur. Boleh tanam pokok. Air ada turun. Tapi masalah apa? Peperangan. Itu di antara perkara yang Nabi SAW doakan kepada umat ini, agar tak dibinasakan mereka dengan bencana, Allah Ta'ala izinkan. Tak dikuasakan orang lain kata mereka pun Allah Ta'ala izinkan. Tapi bila Nabi doa supaya jangan sampai mereka ni mengenakan kekerasan sebahagian mereka kepada yang lain, Allah Ta'ala tak izinkan. Mana itu yang akan menjadi masalah kita sekarang ni. Peperangan, yes. Tapi untuk benda lain, tidak. Jangan takut makhluk asing datang ke bumi dan sebagainya. Tak ada. Alien datang nak rampas kita. Planet of the Apes ke, beruk datang kuasai kita, tak ada bimbang. Benda tak akan berlaku. Kita akan binasa, rosak dengan apa? Sesama kita. Tapi kalau luar, tak ada. Takut inilah, takut itulah, takut sekianlah, jin itulah, jin pokok itu, tayah, buang masa. Kita akan binasa dengan sebab tadi. Pasal Nabi doa, 3 doa. Nabi kata Allah izinkan 2, Allah Ta'ala tak benarkan aku 1. 2 Allah izinkan adalah jangan binasa umat Islam dengan bencana, umat ni dengan bencana, dan juga kedua dengan apa dikuasai oleh bangsa lain. Tapi yang ketiga Allah Ta'ala izinkan apa? Merasakan sebagai mereka kekerasan kepada sebahagian lain. Mana dia ni keras, kuat, dia kenakan kekerasan daripada yang lain. Ini akan berlaku. Yang sedang berlaku sekarang. Allah Ta'ala berikan ketakutan, kelaparan dan sebagainya pada umat Islam ni sebenarnya bentuk dia amat kecil. Tapi oleh kerana ialah tadi tak nak bertolak ansur, tak nak ialah semua nak meninggi diri dan sebagainya, maka yang sengsara tadi adalah manusia yang lain sebenarnya. Jadi secara asasnya kita kata sedikit daripada itu, mana daripada ketakutan dan kelaparan. Dan juga wanaqsiminal amwal, dan juga kekurangan daripada harta, iaitu hilangnya sebahagian harta, dicuri ke, terbakar ke dan sebagainya. Masih lagi harta lain ada, tapi yang tu lah yang kita kata hilang. Tinggal kerongsang ke, kan? Siapa tinggal kerongsang tak tahu. Macam-macam jenis ada kat sini. Okey, kita tengok balik kok hilang kan. Kadang-kadang mahal. Skor-ski apa? Swarovski. Macam-macam benda jenama. Pelik-pelik sekarang. Kan, semua pelik-pelik. Jadi anyway, benda-benda tadi kita kena faham bahawa manusia ni akan ada kehilangan harta dan sebagainya. Ada orang hilang handphone, hilang sekian, kekurangan isi harta. Ya, hilang sebagainya. Wal anfusi, dan juga nyawa. Itu seperti apa? Seperti kematian teman-teman, sahabat handai dan orang yang kita sayang. Itu juga akan berlaku. Memang kita tak boleh lari. Memang pasti akan berlaku. Dan sebenarnya manusia ni kalau diperhatikan balik, apa benda yang dimiliki oleh diri dia sebenarnya bukan milik dia. Dia pinjam sekejap saja. Ini dikatakan macam Fatimah binti Qais. Yang dia ni agak pelik dari segi masalah para sahabat ni. Dia orang yang berani. Dia pernah kenakan suami dia, bila anak dia mati, dia letakkan anak dia dalam bilik. Kemudian dia apa? Dia kata dengan suami dia, dia layan suami dia balik dari musafir tu. Anak dia sakit sebelum suami dia tinggalkan. Kemudian bila suami dia balik, tengok isteri dia layan, sambut baik dan sebagainya. Dia kata anak kita selamat. Dia kata rupanya anak dia dah mati, tapi layan suami dia bagi makan dan sebagainya.
sampai suami dia tidur dengan dia. Lepas tu bila lepas tidur tu dia berkata dengan suami dia, bang kalau sekiranya kita pinjam periuk dari jiran, bekas dari jiran, jadi kita minta balik, kena bagi tak? Kita pun bagilah. Kau tak nak bagi, mana boleh, kena bagi juga. Itu suami dia cakap yang tu, dia kata apa? Abang dia kata, dia kata apa? Anak kita yang awak tak nak pinjam dari kita, awak tak nak ambil balik. Mengamuklah suami dia ketika tu. Tapi bayangkan kuatnya dia punya tak, kita tak boleh bayang lah, kita kata cerita sekali. Logiknya sebenarnya satu, idea kan, sama ada kita tinggalkan benda yang kita sayang atau dia tinggal kita. Betul tak? Tunggu kedudukan. Contoh kita ada jam kita sayang, beli baru dan sebagainya. Lepas tu lama-lama mungkin hilang, mungkin kita mati dulu, jam tu balik pada keluarga waris kita, atau kita dia hilang, dia tinggalkan kita. Idea kan. Tapi manusia kadang dia rasakan benda tu akan kekal. Pasal dia bila mati nanti keluarga dia akan ambil harta benda kenaan, bukan disimpan oleh dia lagi. Tapi masih orang tu masih lagi tahu bahawa benda walaupun tak kekal, dia masih dia apa? Attachment tu kuat. Dia attach, ikat diri dengan benda sayang tadi. Sampaikan dia rasa benda tadi akan kekal bersama dia, menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bahaya, paling bahaya. Pasal manusia ni kena faham bahawa benda dia sayang, harta dimiliki, apa saja dia akan aidan. Tak boleh, dia tak boleh kekal. Dia mesti salah satu akan tinggal dulu. Either benda tu musnah, tinggalkan dia, atau dia musnah, tinggalkan benda berkenaan. Tapi walaupun realiti ini pasti, macam mati itu pasti. Tapi banyak orang lupa. Macam juga masalah ini, mana ujian itu akan berlaku, kita faham, tapi kita still akan lupa. Dan juga kita akan lalai, dan kita akan rasa mengeluh dan juga sedih. Sedangkan kita tahu bahawa benda tadi akan ada gantian. Kan duit limposin hilang kecil-kecil dulu. Kan dulu menangis-nangis, sekarang ni menangis lagi. Kerana limposin yang hilang tu. Jatuh basikal, luka-luka kaki, kan? Pernah kena musibah jatuh basikal. Kemudian sekarang ni pernah ada jumpa orang menangis sampai sekarang kerana jatuh basikal atau hilang duit apa kecil-kecil dulu. Tak ada kan? Kerana apa? Sebab benda tu akan pergi dan dapat gantian baru. Itu realiti masyarakat kehidupan kita, realiti hidup ni. Tapi sering manusia lupa. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak gantikan yang lain, Allah Ta'ala berikan yang lain. Mana hilangkan yang asal, ganti yang baru. Ini aturan musibah Allah Ta'ala berikan. Jadi seorang manusia yang ini janji Allah Ta'ala, dia akan kenakan kita dengan musibah tadi. Tak ada orang manusia ni sentiasa putih hidup dia. Macam apa? Baca cerita apa? Snow White. And they live happily ever after. Ini masalah dia, baca dongeng sampaikan, tak tahu lepas tu Snow White bercerai ke, gaduh dengan laki dia ke, dia baling periuk laki dia kena pecah kepala. Mana kita tahu? Pernah cerita sambungan? Tak ada kan? Itu tajuk sebenar. Kenapa jangan terikat dengan cerita dongeng? Faham? Kerana ikut diri manusia ni macam kita kata, pasti berlaku, pasti ada kematian, pasti ada kesakitan, pasti ada demam, pasti ada kepincangan dan sebagainya. Itu manusia. Pasal yang sempurna dan kekal hanya di akhirat nanti. Dunia tak kekal. Tapi manusia walaupun faham, tapi still lupa. Walaupun faham tapi lupa. Kita tahu kita akan mati, tapi kita tak bersedia. Persiapan tak buat. Tahu mati, ya pasti mati. Mana ada orang kekal hidup, tapi persiapan buat dah. Dia tak jawab, okey, tak jawab. Jadi kita kata secara asasnya memang dia kata dan wasamarat, dan juga buah-buahan. Maksud dia mana tidak berbuah, taman kebun-kebun dan juga ladang-ladang seperti kebiasaannya. Tidak berbuah, tidak menghasilkan buah-buahan, kebun-kebun dan juga ladang-ladang seperti kebiasaannya. Kadang ada, kadang tak ada. Kan ada musim kadang durian banyak, ada musim tak ada langsung. Saya ingat 2-3 tahun lepas, dekat Selangor ni durian tak jadi. Kenapa tak tahu, tapi tadi semua dari luar. Jadi benda tadi kadang-kadang jadi, kadang tak jadi, kadang buah, kadang tak buah. Kalau orang yang bergantung dengan hasil tanaman dalam kehidupan dia, kadang-kadang jadi, kadang tak jadi, maka benda tersebut bukan di atas kuasa dia. Kadang-kadang pokok tu dah bunga elok dah, tapi datang ribut. Ni cakap apa? Kan benda tu hilang habis. Okay, kita kata benda berkenaan, datang binatang serangga, datang sekian, datang keluang lah, tupai lah makan dan sebagainya. Tapi benda berkenaan akan berterusan. Ada masanya banyak sangat, sampai keluang datang pun tak ada masalah. Tupai datang pun kita senyum je, makanlah. Kan? Sebenarnya faham dah, buah-buah pokok tadi kita makan, anak beranak kita makan, orang lain makan, binatang makan, kita dapat pahala bila kita yang tanam. Tapi kenapa kita mengamuk? Kan kadang pelik jugalah. Ini yang berlaku dekat China dahulu. Bila mereka bunuh semua burung datang dekat ladang-ladang diorang padi, kerana kata habiskan padi kan. Sebenarnya benda tu bukan makan padi orang kata secara makan asasi. Makanan serangga. Bila dia bunuh semua sekali burung-burung berkenaan, Allah tak jadikan serangga banyak. Last sekali
tanaman mereka musnah dengan serangga, belalang dan sebagainya. Tak perasan, burung tu nampak dia datang bawahnya, tapi sebenarnya padi dia makan tak banyak. Tapi dia yang banyak makan apa? Belalang. Belalang dia kepatah ke pokok tu, jatuh sebagainya. Memang kalau orang berkenaan dia redha, benda berkenaan dia tak rugi langsung. Apa saja yang kita tanam, pokok-pokok kita tanam, siapa saja makan atau dapat manfaat benda tersebut, kita dapat pahala. Takkan kita rugi. Namun kita ialah, memang kita kata kalau benda tu hasil keluarga kita marahlah. Binatang sebagai pest, binatang yang pest ni macam tikus dan sebagainya, memanglah kita akan cuba untuk halau dia. Tapi sebenarnya macam kita kata, asalnya kalau dimakan sekalipun, benda tu pahala tetap berjalan kepada kita. Bukannya bila binatang halal je kan, makan, ni makan dapat pahala, binatang tak halal makan tak dapat pahala, tak, semua sekali. Baik. Ya, pasal perempuan bagi anjing minum pun dapat pahala dengan perbuatan berkenaan, maksud dia nilai lah. Binatang haram kita makan pun dapat pahala. Orang kafir kita bagi makan pun dapat pahala. Tak ada peliknya. Cuma yang lebih baik bagi makan pada orang bertakwa lah. Tapi kalau tak bertakwa kita bagi makan, pahala tetap berjalan. Atau mencuri harta kita, pahala tetap berjalan pada kita. Kita tak rugi apa-apa. Ini yang kena faham betul. Dia kata wa naqsimul awal anfusi wa samarat. Okey, dia kata sebenarnya dikatakan sebahagian salaf seperti dinyatakan oleh sebahagian salaf, dia kata dahulunya sebahagian pokok tamar ni tidak berbuah melainkan sekali je. Mana orang tuan kebun tu dia dapat pokok tu buah sekali je. Sekali je. Mana sekali dia buah tak buah, macam pisang. Buah sekali tak buah dah lepas tu. Ada pokok tamar macam tu, dia tanam sekali banyak. So, jadi kalau anda kata ada yang tak berbuah pun, yang lain ada buah. Dia takkan tanam sebatang je. Kita tanam pokok mangga sebatang, bangga kan. Diorang tanam pokok tamar ni banyak-banyak sebab diorang jadikan benda sebagai hasil pencarian. Pasal tamar ni adalah makanan asasi mereka dahulu. Jadi bila mereka tanam banyak-banyak, memang ada pokok dia kata yang takkan berbuah melainkan sekali je. Once, a lifetime, itu je sekali. Pun ada macam tu. Okay. Dan ini semua dia kata, dan seumpamanya ketakutan, kelaparan, hilang harta dan juga nyawa ataupun apa-apa tanaman semua sekali ini dia kata adalah di antara perkara-perkara yang Allah uji dengannya sekian hamba. Ini antara contoh. Banyak lagi contoh lain. Hilang jari ke, mata buta ke, lutut sakit ke, pinggang sakit ke, kan kena paru berair ke, kena buah pinggang ke, anything. Semua benda berkenaan maksud dia. Ini yang disebut dalam ayat-ayat ni, ayat kita baca tadi sebahagian contoh saja, bukan semua sekali. Dia kata di antara perkara yang Allah Taala uji dengannya hamba-hambanya. Maka siapa yang sabar? Siapa sabar? Allah Taala akan beri ganjaran pada orang berkenaan. Dan sesiapa yang putus asa, maka Allah Taala halalkan untuk dia untuk kena hukuman macam tu. Mana hukuman tu kena, dia tak dapat sebarang ganjaran. Itu bahayanya unsur manusia itu kalau dia kena musibah, dia lupa untuk bersabar dan dia lupa untuk berserah pada Allah SWT. Musibah itu datang dan dia kena dan halal dapat macam tu je, tanpa sebarang ganjaran. Mana hilang harta, hilang rugi macam tu saja, kosong. Sedangkan seorang mukmin hilang harta, kena penyakit, harta duri mencucuk badan dia, itu adalah penghapusan dosa bagi dirinya. Mana tak ada musibah kena kepada dia melainkan apa? Semua sekali adalah apa? Adalah perkara-perkara yang akan membersihkan dosa dia. Macam kita baca hadis yang sebelum ni, kan dia kata semua ajaib keadaan seorang mukmin ini. Kalau kena kepada dia kebaikan, dia bersyukur, maka dapat kebaikan pada dia bersyukur, maka itulah terbaik untuk dia. Dan sekiranya dia kena musibah dan dia bersabar, maka ia adalah terbaik untuk dia. This is the best thing for him atau for her. Itu state yang terbaik untuk dia. Tapi kita kata bila dia bersabar dan bersyukur, ada dua benda syukur dan sabar itu adalah gandengan. Dia tak boleh sebelah saja. Mana kena dapat kebaikan pun kita bersyukur, dan kena musibah kita kena bersabar. Dua-dua sekali. Dan macam kita bincang hari itu Jadi secara asasnya kalau orang tu kena musibah dan tidak dia cepat-cepat untuk redakan hati dia. Pertama cara redakan hati banyak. Macam kita terangkan itu, mana pertama orang tu kena sedar barang tu bukan milik dia. Dia kena sedar lah barang tu bukan milik dia. Dan dia dapat benda berkenaan pun kerana Allah Ta'ala beri pada dia. Contoh macam katakan dapat harta yang banyak kerana sijil yang dia ada. Itu sebab Allah Ta'ala benarkan dia untuk dapat orang yang memberikan dia orang kata tanggungan untuk dia belajar. Marah ke beasiswa apa sekalipun. So benda tadi ada orang nak tanggung dia. Dan kebetulan sebenarnya dia bukan satu-satunya orang yang pandai kat Malaysia. Sebenarnya ada orang pandai lagi, tapi dia terpilih. Allah Ta'ala berikan dia terpilih. Lepas tu kemudian dia dapat keputusan baik dalam peperiksaan awal tu, SPM ke STP ke, sebab dapat mak bapak yang nak suruh dia belajar. Dapat mak bapak yang tak ada masa nak tengok dia belajar ke tidak, atau tak ada duit nak hantar pergi tuition dan sebagainya. How can? Mana aturan Allah Ta'ala untuk semua sekali. Anything kita dapat di sini, balik pada asal balik. Jadi last kali bila kita faham macam tu, kita tak fikir benda tu milik kita. Tak fikir benda tu milik kita dan kita tak ada kisah.
Tapi bila kita rasa benda tu milik kita, siap. Itu yang macam kedekut, sombong dan sebagainya. Penyakit hati tadi balik pada asal masalah. Manusia tak faham benda ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faham betul-betul macam tu. Dan dia kata, dan siapa yang berputus asa dia sampai kena musibah, maka Allah Taala halalkan dia dengan hukuman dia. Allah Taala kenakan hukuman macam tu saja. Dan kerana ini Allah Taala berfirman dan berkenaan, wa basyiris sabirin, berilah berita gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang bersabar. Okay. Siapakah orang yang bersabar tadi? Kemudian Allah Taala menjelaskan siapakah orang yang bersabar yang Allah Taala akan berikan ganjaran, berikan kepada mereka ni balasan. Allah Taala akan tunjukkan gratitude di atas perbuatan mereka ni bersabar. Ada hasil sabar mereka. Siapakah orang berkenaan? Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibatun. Mereka ni adalah orang-orang yang apabila menimpa mereka ni sebarang musibah, mereka berkata, qalu inna lillah. Mereka berkata, kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Okay, lam tu lam possession, dalam bahasa Arab lam ni macam lam lahu. Hadza qalamun lahu. Saya kata hadzal qalam lahu. Pen ini bukan bagi dia. Banyak orang letak bagi dia. Sebenarnya maksud dia hadza qalam lahu atau li qalamun. Maksud dia saya miliki sebatang pen. Itu yang bila orang terjemahkan apa masalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ke milik Allah. Milik Allah sebenarnya. Mana kita pergi mana pun kita tak nak lari, kita tak nak bersyukur kepada apa bersyukur kepada Allah pun, tak nak puji Allah Taala pun, kita puji makhluk Allah Taala yang lain kembali pada apa? Pada Allah juga. Dia tak ada benda kita puji. Oh bagusnya lah mikrofon ni contohnya. Kan contoh kita puji mikrofon ni. Mikrofon ni akan balik dia punya kisah ni kepada apa? Segala benda Allah Taala ciptakan. Everything. Orang yang cipta, orang yang terlibat, orang yang gali lombong untuk biji besi, orang yang gali yang proses benda berkenaan, syarikat ini, syarikat itu, semua sekali. In the end kita kata bagusnya benda ni tak sebut nama Allah Taala sekalipun, tetap balik pujian kepada Allah Taala. Kita puji manusia yang baik pun, balik pada aturan Allah Taala. Ya, kadang-kadang manusia ni dia yang lupa. Memang manusia ni macam dinyatakan oleh Nabi SAW dan hadis yang sahih, Sunan Tirmizi Nah, hadis berkenaan Nabi kata Allah Taala jadikan Adam, Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin, daripada genggaman-genggaman tanah daripada seluruh bumi ni. Maka datang tanah tadi ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kelabu, ada yang putih dan sebagainya. Ada yang payah, ada yang mudah kita nak hidupkan, ada payah nak hidupkan, letak baja berkali-kali tak tumbuh pokok pun. Nabi kata apa? Macam itulah datangnya anak Adam. Kerana hasil warna Adam tadi bukan sebab kerana apa? Macam contoh macam orang kata ada kulit hitam ni, sebab apa? Sebab macam jadi dalam Bible dikatakan bahawa punca dia sebab Nabi Nuh AS ada 3 orang anak lepas daripada kes kapal tu. Anak dia 3 orang, Sam, Ham, Yafith. Sam bapa orang Arab, Yafith bapa orang Eropah, Ham bapa orang Afrika. Yang Ham ni katanya masuk dalam kemah tengok bapak dia telah mabuk. Bapak dia baring tidur. Nabi Nuh ni orang Yahudi memang pelik sikit. Dia sengaja ceritakan buruk, buat kisah buruk tentang Nabi mereka. Alasan punca pertama supaya tak ikut, supaya orang kata tak ikutlah, Nabi pun macam tu kan, kita apa sahaja kita nak ikut dia. Dia guna cara mereka jatuhkan para anbiya supaya tak berlaku ketaatan. Jadi mereka buat dalam masalah warna kulit ni, bila kolonial Inggeris dahulu dalam Eropah dulu kerja jajah dunia ni, mereka dapat green light daripada Bible. Kerana bila Nabi Nuh AS kisah dia kononnya, bila Nabi Nuh AS terjaga anak dia kain tersilap, anak dia yang Ham tadi, bapa orang Afrika ni pandang, dia ketawa, dia keluar kemah, dia ketawa, kau. Betul abang dia tanya kenapa? Dia kata bapak punya kain tersilap, nampak bapak punya anu, dia kata. Jadi bila abang dia doang datang masuk kemah, tutup tanpa tengok. Ni kisah tersebut. Kemudian bila ditutup kain berkenaan dan bila Nuh jaga, 2 orang tadi, bapa orang Arab, bapa orang Afrika tadi, bapa orang Eropah tadi mengadu pada Nabi Nuh AS. Nuh pun doa kepada ke atas anak dia yang tengok aurat dia tapi tak tutup kan, bahkan gelap pula. Nabi Nuh kata kepada yang tu, anak cucu kau akan jadi hamba pada 2 orang lagi. Dan itu sebab kenapa bila diorang bergerak kan, jajah pergi Afrika dan sebagainya, mereka kata itu ada green light daripada Bible. Itu bahaya sebenarnya. Bahkan ini Ahmad Didat sebut dalam syarah beliau, bahaya Bible ni antaranya perhambaan tadi. Kita nak Islam, perhambaan itu berlaku sebab peperangan. Kalah perang dengan satu kabilah dengan satu kabilah lain, kabilah yang kalah tadi akan ditawan dan juga menjadi hamba kepada orang berkenaan.
Mana siapa yang menang, dia akan mengatasi yang satu lagi. Bukan kerana warna kulit, bukan sebab keturunan mana. Tapi kalau ikut Bible tak, keturunan siapa? Anak Ham ke anak Sam? Kita orang Melayu anak siapa? Banyak orang yang pelik kan. Dia itu bapa Eropah, bapa Arab, bapa Afrika. Kita si anak siapa? Tak tahu datang mana. Itu kisah tadi lah, pasal diorang ni kecil skop pada diri mereka saja. Apa yang dalam Bible tu, yang dalam Old Testament, New Testament tu agak payah. Jadi secara asasnya memang warna kulit manusia ni hasil tanah Adam, dan dalam hadis berkenaan dan Tuan Tirmizi sebut bahawa datang juga tanah ni ada mudah ada susah. Kan ada mudah kita tanam, ada payah kita tanam, macam tu juga manusia. Tapi itu half sebenarnya. Ada manusia ni kadang-kadang duduk dalam keluarga yang tak elok pun dia elok juga. Ada manusia ni duduk dalam keluarga elok, tak elok juga. Tapi kita kata secara asasnya environment main peranan juga sebenarnya. Suasana, bapak dia macam mana, mak dia macam mana dan sebagainya. Ini antara benda yang besar menguasai orang berkenaan. Jadi kalau kita puji seorang tu baik, kita bukan puji dia je, kita sedang puji bapak dia. Kita puji bapak dia dan siapa yang menjadikan dia. Dia menjadikan bapak dia, yang menjadikan suasana masyarakat dia tinggal. So pujian milik Allah Ta'ala, memang milik Allah Ta'ala. Kita pergi mana pun dia tak akan lari. Kita puji apa saja sebenarnya balik pada Allah SWT. Jadi lebih baik kita puji Allah Ta'ala terus daripada kita puji benda-benda yang tak sepatutnya kita puji. Faham? So kita puji benda baguslah kereta ni, sebut Alhamdulillah. So puji bagi Allah Ta'ala, pasal Allah Ta'ala yang menjadikan benda tadi dapat dilaksanakan pada zaman kita. Bukannya benda berkenaan hanya kerana kita telah ni sekian, tak ada kaitan Allah Ta'ala. Mana boleh? Semua benda milik Allah Ta'ala, kita cuma gunakan saja, pakai saja. Macam handphone sekarang ni, ada orang cipta handphone kan. Katakanlah orang yang cipta handphone semua mati. Yang cipta handphone ni semua mati. Blueprint untuk buat handphone mati. Syarikat kilang dia semua mati, benda tu. Tonton dekat dalam kelas ni, siapa yang boleh buat handphone balik? Angkat tangan. Siapa pandai tentang wireless telecommunication? Angkat tangan. Tak ada kan? Jadi macam mana buat balik? Mana benda tu Allah Ta'ala wujudkan manusia yang akan hidup, hadir bersama kita ketika masa zaman kita hidup untuk buat benda-benda berkenaan. So sekali puji bagi Allah kepada kita, kepada sesiapa sebenarnya. Jadi semua benda milik Allah Ta'ala, dia kata. Semua benda adalah milik Allah Ta'ala. Dan dia kata milik Allah Ta'ala, dan semuanya kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Itu maksud dia orang-orang berkenaan yang dikatakan sabar tadi, Allah Ta'ala sebutkan mereka ni sabar, adalah orang yang memujuk, mendapat pujukan dengan kata-kata mereka ini terhadap apa yang menimpa mereka daripada seorang musibah. Ini musibah kena pada mereka, mereka terus ingat kita ini milik Allah Ta'ala dan kita Allah Ta'ala akan kembali. So banyak mana kita kurang sekalipun, di sisi Allah Ta'ala akan ada gantian yang lain. Mana tak pernah kita rugi. Kena faham macam tu. Dan kita akan tenang dengan fahaman berkenaan. Bukan lafazkan saja inna lillahi wa inna, bukan macam apa? Astaga kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meaning dia tu kena faham. Tahu bahawa benda tu berkenaan, kenapa tak payah bersedih. Sebab kita ada gantian, macam hilang barang. Kan boleh Nabi sebut berkenaan muflis. Kita kadang ada orang zalimi kita, ambil harta kita dan sebagainya. Kata-kata kita dapat tuntut balik. Tak payah bersedih benda berkenaan. Pasal apa? Allah Ta'ala dijanjikan di hari akhir nanti akan dapat pulangan balik. Hatta kalau dia seorang Muslim sekalipun. Hatta kalau dia orang mati syahid sekalipun. Hatta kalau dia orang mati syahid sekalipun, tuntutan kita akan valid di hari akhirat nanti. Tak rugi satu sen pun. Mana bahkan benda itu disimpanan Allah Ta'ala untuk kita hari akhirat nanti. So jadi secara asasnya, kalau kita sedar benda berkenaan, kita akan balik ke sana, balik sini hanya ujian, dan akan dapat semula banyak balasan di atas apa yang kita hilang. Apa jadi hati kita sebenarnya? Masa kita silap, beli kereta, contoh beli kereta. Kereta ni mahal harga dia. Dan waranti syarikat berkenaan, kereta ini dilanggar, melanggar, terlanggar, dicuri, terbakar, terhilang, jatuh benda atas dia, kren jatuh atas dia ke dan sebagainya, kami ganti kereta baru. Kami ganti pada awak kereta baru. Ni jaminan daripada syarikat yang kita beli kereta tadi, akan dapat gantian baru atau lebih baik daripada model baru lagi. Okey, sekarang ni bila kita dengar jawab, bila kereta kita park, kita letak parking depan ni, terlanggar atau dilanggar oleh orang, cala dan sebagainya. Kalau jaminan tu ada, apa perasaan kita boleh kena langgar tadi? Tak ada apa kan? Sebab apa? Sebab dah ada jaminan assurance. Sebaliknya sekarang dalam kehidupan kita, anything kena pada kamu, Allah Ta'ala kata. Semua kena pada kamu. Semua tak akan dapat ganjaran di akhirat nanti. Kenapa tak manusia tak nak sabar? Sedangkan ada assurance, bukan daripada syarikat insurans, bukan dari syarikat kereta, daripada Tuhan pencipta alam ini. Dia jadikan kita semua benda milik dia. Kita ini milik dia. Kenapa bila kita kena benda berkenaan, kita payah nak bersabar? Bahkan ada orang keluarkan ayat, awak tak kena, saya kena. Awak tak kena, saya yang kena. Awak tak kena, saya kena. So awak boleh cakap awak tak kena. Ayat tu keluar.
Ini masalah. Kerana apa? Kerana benda ni aturan Allah Ta'ala, ajaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan satu guideline. Tak kira siapa yang ada anak, tak ada anak, ada suami, tak ada suami, orang tu kaya atau miskin, orang tu hina atau mulia, semua sekali. Ini adalah garis panduan. Tak kira orang tu siapa sahaja. Dia akan sedih, dia akan susah hati, dia akan ditimpa oleh musibah. Ada orang, dia duit dia banyak, tapi anak tak sayang dia. Ada orang duit dia tak ada, anak tak sayang dia. Mana Allah Ta'ala berikan segala benda tadi, aturan tadi, hanya orang tu sendiri kalau dia tahu berkenaan kurnia Allah Ta'ala yang banyak pada dia, then only dia akan bersyukur. Sentiasa bersyukur, dan dia akan apa? Kena musibah dia akan bersabar. Tapi orang tak sedar. Macam kita cerita itu, banyak orang dia bising berkenaan benda yang tak ada. Katakanlah anak dia ramai, 14 orang. Seorang je yang derhaka. 13 lagi taat. Yang pandang seko. Seorang tu kenapa? Betul tak? Yang 13 lagi ni ramai lagi, kenapa tak tengok yang 13? Yang seorang tu sibuk kan. Kenapa lah anak aku macam ni? Yang ini 13 orang lagi. Kenapa yang seorang tu beri sangat? Pasal kenapa tahu? Terlupa kita. Macam orang tu kan, katakanlah dia patah jari, patah tangan. Baru patah, belum lagi cabut. Pasal ada orang cabut terus. Betul? Mana kalau dia fikir macam tu, banyak lagi yang Allah Ta'ala beri. Satu Allah Ta'ala tarik. Bukan benda lagi, mereka tak banyak lagi. Satu benda kadang, sikit aja. Kadang ada orang tu lumpuh terus. Ada orang tak lumpuh, dia mula dah lumpuh separuh badan. Ada semua badan ni lumpuh. So, ikut consider benda berkenaan. Tapi dia ketika dia lumpuh tadi, dia sabar ke tidak, Allah Ta'ala je tahu. Allah Ta'ala je tahu. Kita tak faham. Kadang-kadang dia cakap apa kita tak faham. Orang kena stroke dan sebagainya kan. Mana cakap kita faham? Tanya nak semayang, digeling kepala. Sebenarnya nak semayang. Saraf dia macam tu. Kita tak boleh nak teka berkenaan apa dia cakap. Bahkan siapa yang ada keluarga yang ada kelumpuhan macam tu, jangan cepat marah. Pasal dia tak tahu sebenarnya orang tu cakap apa. Pasal saraf dia tak betul. Mungkin dia nak angguk tapi jadi giling. Dia tak boleh kawal badan dia. Sebab orang dia lumpuh sebab dia tak boleh kawal badan dia. So anyway, yang kita faham sekarang, setiap kali manusia tu kena musibah, sebenarnya ada orang kena teruk lagi. There's worse than that. Ada orang kata lumpuh, tapi dia kaya. Dia diam, dia kata orang bagi makan ikut straw dan sebagainya. Ada orang tu dia lumpuh, dia miskin. Mana lagi payah, mana susah lagi? Masih miskin tadi, tapi miskin. Biasa orang miskin ni dia mudah nak terima sebab dia biasa susah. Biasa tak ada. Kalau biasa ada ni masalah. Bila biasa ada kan, dia ada boy. Biasa ada boy kan. Tu masalah sikitlah. Kadang-kadang tak biasa tu, dia dah biasa tak ada masalah. So konsep manusia ni sebenarnya kita kata dia kena faham betul-betul. Mana anything kena pada dia, Allah Ta'ala ada janjikan. Ada ganjaran, ada gantian akhirat yang lain. Tapi bila manusia tak sedar, dah lupa dan sebagainya, dia ataupun dia tak pernah peringatkan diri dia benda ni berkali-kali, pasal memilih Allah Ta'ala. Dia latihan. Untuk orang tu sabar kena musibah, dia kena sentiasa fikir benda di tangan dia bukan milik dia. Bila tengok orang tu bagi, tak ada hal. Mana milik Allah Ta'ala, harta milik Allah Ta'ala, bukan milik aku. Mana anything dia sampaikan, ilmu ke dan sebagainya, tenaga, kepandaian, kepakaran dan sebagainya, semua milik Allah Ta'ala. Dan dia tidak perlu bimbang berkenaan gantian benda tersebut. Jadi secara asasnya memang manusia kena faham mana inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu lafaz yang kita kata tinggi. Kerana pelafazan benda berkenaan kita akan terangkan besarnya Allah Ta'ala akan beri pada dia ganjaran nanti. Maksudnya orang-orang berkenaan mereka mendapatkan pujukan dengan kata-kata mereka ini terhadap apa yang menimpa mereka dari persebaran musibah. Dan mereka tahu bahawa mereka ini adalah milik Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memperlakukan pada hambanya macam mana dia nak. Anything he likes. Itu kena faham. Ini hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita pula rasakan, macam mana pula dia buat aku macam ni? Pula. Kan? Kita boleh bercakap macam tu. Banyak orang kadang-kadang kita kata dalam kes ni, dia salah anggapan. Dia lupa Allah Ta'ala ni Malikal Mulk. Raja segala raja. Biadihil mulk, pada tangannya segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata dia atas satu maha berkuasa. Dia nak buat apa itu hak dia. Dia tak ditanya bukan apa dia buat. Kenapa manusia mata macam ni, tak macam ni. Habis kalau kata orang dipersoalkan, semua benda orang kesiannya lah cacing, tak ada kaki. Kan kita kata itu kan. Cacing kata kesiannya lah manusia ni, payahnya cik makan. Contoh, betul tak? Mana kalau kita ikutkan konteks, benda semuanya sempurna. Allah Ta'ala tak ditanya. Tapi namun begitu kadang-kadang ada manusia ni sesilap faham, dia tertanya-tanya. Kenapa? Sedangkan Allah Ta'ala ni menjadikan segala apa yang dia buat, dia maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Dia alim, hakim, khabir. Belajar Asmaul Husna, belajar dah. Kan, khatam 3-4 kali dah. Buka sini, beli baru. Buka sini, beli baru. Kan, 3-4 buku dah. Kan, baca Asmaul Husna. Tapi alim, hakim, khabir Allah Ta'ala masih lagi tak masuk dalam kepala kita. Kenapa? Nah, ini sebab kenapa kita dari segi asas ni balik pada sebenarnya ke ilmu pengetahuan kita, pengalaman kita dan sebagainya. Bila kita dengar nasihat, apa kita buat. Konteks kesabaran ini adalah benda yang penting.
Dan manusia takkan boleh bersabar melainkan dengan apa? Mengetahui hakikat sebenar dia datang ke dunia ini. Dan hakikat sebenar alam ini milik siapa. Dan only dia akan, okey, saya tak boleh buat apa-apa. Kadang-kadang kita dengar ada orang, dia sering cakap, dia kata apa? Payah Islam ni, dia kata, banyak do and don't. Benda tak boleh buat. Kan kita lahir merdeka, dia kata. Kita kata, betul, awak lahir merdeka. Tapi masalah sekarang ni, dunia kan milik awak. Dia kata, kalau kita datang, milik kita lah, kita beli. Masuk hotel, bayar macam-macam, tak boleh bawa durian masuk bilik, pasal? Betul tak? Bayar hotel mahal-mahal, 1,000 satu malam. RM1,000 satu malam. Boleh bawa durian masuk hotel. Dia bagi. Masuk swimming pool, dia tak pakai baju yang kain akrilik tu, pakai kain cotton. Dia bagi masuk. Bagi beli kad. Boleh. Bayar 1,000 dah. 1,000 dah bayar. Kan? Lepas tu dapur dia tutup dah pukul 10, pukul 9 lebih. Kita ketuk pintu nak makan juga. Ada dia buka. Sebab apa tak boleh? So hotel tu bukan kita punya. Kita tumpang saja. Alam ni bukan kita punya. Kita tumpang saja. So anything, peraturan yang diletak dalam hotel kita dipatuh. Kenapa Allah Ta'ala yang menjadikan alam ni kita tak patuh? Dia bagi macam-macam free tanpa charge. Kan oksigen tak ada charge, air tak ada charge, kita tapis kita bayarlah. Tapi kalau tak bayar tapis, kalau nak rasa nak pergi Sungai Kelang tu ambil air sendiri. Boleh je. Atau pergi dekat mana, kita pergi dekat kan tepi ladang bukit. Sekarang macam trend. Sejak berapa tahun saya tengok dalam 10 tahun kebelakangan ni, dia trend lah tau. Ada air bukit, celah bukit turun kan semua tadah. Kenapa? Bagus Entah ada kat atas orang asli punya jamban jatuh situ. Pernah cek soalan? Tak pernah kan? Jaga-jaga. Ini masalah ni. Air ni sedap. Sihat badan lepas makan, kata. Tak ada kawan saya dekat Pendang, dia cerita, dekat Kedah. Dekat apa? Kedah. Jadi ada sekali tu kemarau tu dahsyat dekat kawasan Pendang. Jadi semua sawah kering, satu telaga tu keluar air. Orang ramai beria kutip air tu, ambil dan sebagainya kan. Air tu keluar. jadi dia orang macam tu ambil berkat lah, buat ubat dan sebagainya kan. Itu yang kelakarnya apa? Dia sambungan dia. Nanti kita cerita. Cerita macam ni. Semua ambil ubat. Lepas tu jawatan kesihatan. Ni jawatan kesihatan bagus. Bila nampak benda macam tu, check je cepat. Dia check rupanya apa tau? Air tu daripada tandas rumah keluarga Cina dekat dengan sawah berkenaan. Jadi orang semua berhenti. Asalnya semua berkat. Yang kelakar lagi apa tau? Dekat sawah, dekat tepi telaga tu, minta derma untuk tuan tanah tadi. Siapa? Dia sedang sakit lumpuh. Air tu berubat orang, tapi tak boleh ubat tuan tanah. Tuan tanah tak dapat ubat, tapi boleh buat orang lain. Itu cerita dia. Ni kata mengarut panggil. Jadi asasnya orang kita yang buat pasal air tu telah bukit dan sebagainya, itu free je. Mana ada orang nak ambil bayaran daripada kita kan? Kecuali ada orang buat letak tol sukati kan. Tapi secara asasnya benda berkenaan milik Allah Ta'ala, beri pada kita mudah-mudah, tanpa perlukan. Cahaya dibagi pada kita siang kan, 12 jam lebih kurang, 12 jam. Tak payah bayar bil elektrik, tak payah bil apa benda, kan terang. Pakailah cahaya berkenaan. Mana dia bagi kita pakai dengan sewenang-wenangnya. Tapi kita lupa benda tu bukan milik kita sebenarnya. Bukan milik kita pun. Dia nak tarik bila masa dia tarik. Ni kemarau panjang ni, rumput-rumput dah kering dah dan sebagainya. Secara asal kalau nak matikan pokok, mati pokok dengan sebab berkenaan. Kurang oksigen, boleh buat. Tapi Allah Ta'ala beri kepada kita dunia ni, pasal tak ada nilai di sisi dia, dia bagi macam tu je. Bagi macam tu saja. Pasal Nabi sabda dalam hadis yang sahih berkata, kalau dunia ni ada sebesar sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, sebesar sayap nyamuk, di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk. Alam semesta ni. Dia Allah Ta'ala tak beri minum pada orang kafir walau seteguk air. Dalam hadis lain Nabi jalan dengan para sahabat, nampak bangkai kambing. Nabi kata, siapa nak aku jual dengan 1 dinar, 2 dinar? Mereka tak nak. Setengah dinar, tak nak. Dia kata, Rasulullah, kau bagi free mungkin tak ambil. Nabi kata apa? Dunia ni lebih hina di sisi Allah Ta'ala banding dengan kambing di sisi kamu. Kamu pandang kambing ni hina kan? Dunia lebih hina di sisi Allah Ta'ala dibanding dengan kambing ini di sisi kamu. Kamu pandang kambing ni hina, Allah Ta'ala pandang dunia lagi hina dari kamu pandang kambing ni. Macam tu sekali, bangkai kambing. Maksudnya Allah Ta'ala pandang lagi hina dunia ni. Maksud dia, secara asasnya itu nilai dunia sebenar. Tapi kita sering lupa. Allah Ta'ala dia buat perlakuan pada dunia ni apa yang dikehendaki. Dan orang-orang berkenaan mengetahui bahawa tidak akan terabai di sisi Allah Ta'ala walau sebesar zarah pada kiamat nanti. Sebesar zarah pun. Allah kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa-siapa buat kebaikan walau sebesar zarah sekalipun, sebesar debu yang berterbangan, ketebuk meja ni keluar, debu naik kalau cahaya matahari datang, bersatu sekalipun, yarah, dia akan nampak kebaikan yang dia buat tadi.
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa yang buat kejahatan walau sebesar zarah sekalipun, yarah, dia akan melihat apa kejahatan yang dia buat tadi. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kat sini, dia beri kepada mereka, untuk mereka ni, pembaharukan kepada mereka ni pengiktirafan mereka. Mana dengan lafaz tadi, kita mengiktiraf diri kita ni sebagai apa? Sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, milik dia. So anything dia buat pada kita, kita redha. Tidak ada dakwa-dakwi, tidak ada persoalan, tak ada saman. Tahu? Zaman sekarang saman, anak sama mak bapak pun ada. Kan? Mak bapak sama atuk nenek pun ada. Jadi secara asalnya benda ni berlaku. Mana maksud dia dakwa-dakwi? Kerana tindakan. Kadang orang saman mak bapak dia, pasal mak bapak dia menyebabkan dia tak berjaya dalam kehidupan. Pun ada. Daripada mak bapak dia suruh pergi sekolah, tak sekolah. Atau mak bapak dia salah masuk sekolah. Salah masuk sekolah. Sekolah mana satu kan? Sekolah A atau B. Kalau masuk A, mungkin berjaya. Masuk B pun mungkin berjaya. Tapi dia masukkan B. Dia salahkan mak bapak dia. Mak bapak dia lah sebenarnya menyebabkan benda ni. La ilaha illallah syarikalah. Kan ini masalah. Kerana manusia ni sering. Allah Ta'ala berikan kita macam-macam. Takkan kita salahkan Allah Ta'ala juga. Kita pandang kulit aku tak putih, dia kata. Kemudian pandang ni rambut aku tak kerinting. Dia macam tu. And so on. Tak boleh. Kerana Allah Ta'ala dia tak bersoalkan mengenai apa yang dia nak. Dia lakukan, laksana pada mereka. Kerana kita ni hamba dia. Dan kita ni, bahawa mereka ni manusia ni, kena perhatikan juga bahawa mereka kepada Allah Ta'ala akan kembali pada hari kiamat nanti. Dan kerana ini Allah Ta'ala beritahu kepada mereka. Mereka lafazkan benda berkenaan, mereka faham dan mengiktiraf kedudukan mereka sebagai hamba. Allah Ta'ala beritahu mereka berkenaan apa yang dia akan beri ke mereka di atas perkara tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ulaika, mereka itu orang yang bersabar tadi, ke atas mereka ada apa? Selawat. Itu solat. Solat maksud dia apa maksud dia pujian atau sanjungan. Min rabbihim, dari Tuhan mereka. Itu pujian daripada Allah Ta'ala ke atas mereka. Kita sebut apa selawat ni. Solat dalam Quran kita kata meaning dia banyak. Selain daripada solat, maksud dia solat juga maksud dia doa. Allah Ta'ala tak berdoa dah daripada siapa? Pasal dia dah memang dia menyelesaikan segala-galanya. Maka bila Allah Ta'ala puji mereka dengan lafaz berkenaan, maksud dia berikan doa kebaikan, maksud dia disebut kita ni sebagai orang yang terpuji di sisi dia. Maka depan para malaikat dia akan sanjung kita, dia akan perlihatkan kita ni bagus. Contoh macam hadis Nabi SAW berkenaan orang-orang yang pada hari Arafah kan, bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata tidak ada mana-mana hari dunia yang mana paling banyak manusia dibebaskan dari api neraka berbanding dengan hari Arafah. Mana hari Arafah adalah hari paling banyak manusia bebas dari api neraka. Yang mana dalam hadis tersebut Nabi kata Allah Ta'ala akan berkata kepada para malaikat, lihat hamba-hambaku itu, mereka datang kusut masai berdebu, serabut dan juga berdebu. Mereka takutkan azabku, hendakkan rahmatku, sehingga mereka tak nampak aku. Allah Ta'ala kata, macam mana kalau mereka nampak aku? Sekian ketahui aku telah ampunkan mereka semua. Jadi ini adalah bentuk pujian Allah Ta'ala kepada seorang manusia di hadapan para malaikat. Manusia itu dipuji di hadapan para malaikat. Ini sanjungan Allah Ta'ala kepada mereka. Sedangkan Allah Ta'ala cipta kita. Tapi perbuatan kita, pilihan yang kita buat tadi menyebabkan kita dapat sanjungan. Antaranya dalam bersabar. Macam tu juga. Ke atas orang berkenaan ada apa? Pujian-pujian yang baik daripada Allah Ta'ala pada mereka. Warahmah dan juga rahmat. Dua benda mana pujian atau pujian-pujian yang baik dan juga rahmat. Berkata Sa'id bin Jubair, itu maksud dia apa? Rahmat itu maksud dia keamanan daripada azab. Rahmat itu adalah maksud dia keamanan daripada azab, selamat daripada azab. Mana mereka dapat pujian Allah Ta'ala dan selamat daripada azab. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'mal adlan wa ni'matul alawah. Nikmat ganjaran ataupun apa disebutlah ganjaran. Actually adlan ni maksud dia apa balasan, nikmat balasan, dan nikmat ketinggian. Dan sebenarnya actually adlan ni dia kata apa beliau kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang pertama selawat dari Tuhan mereka ke atas mereka dan juga rahmat. Dua benda ini dipanggil sebagai nikmat adlan. Dan juga wa ulaikum muhtadun, mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Ini adalah ketinggian. Allah Ta'ala puji mereka telah mendapat petunjuk. Dia adlan ni maksud dia adalah benda yang diletakkan di atas unta kan, dia kena bawa barang atas dia kan. Bila lebihan daripada bebanan yang dibawa letak kiri kanan, dipanggil sebagai beban tambahan lah.
mana barang tambahan yang dia akan dapat. Sedangkan orang yang kena musibah tadi awal-awal kita bincangkan, antara benda perkara yang besar dia akan dapat penghapusan dosa. Dosa dia akan dihapuskan oleh Allah SWT dengan musibah yang dia kena, hatta demam, hatta duri dan sebagainya, kematian, dia akan dapat pahala ganjaran Allah Taala. Dan di selain itu, ini tambahan, maksud selain daripada yang besar tadi, akan dapat pada dia apa? Dua lagi ganjaran yang besar. Itu apa? Pujian, sanjungan daripada Allah Taala, dan juga apa? Rahmat. Itu dua benda tambahan yang dia akan dapat. Dan dia itu maksud dia ziyaratul hamd, apa lebihan daripada tanggungan ataupun lebihan daripada bebanan, lebihan yang Allah Taala berikan. Mana bukan setakat itu je, ada tanggungan banyak lagi pahala yang dapat pada dia. Itu dua tambahan lagi. Okey. Dia sebut dekat nota kaki tu, dia kata nisful hamli yakunu ala ahadi jambai ba'ir. Mana benda ni disebut sebagai bebanan yang berada di kiri kanan. Unta selain daripada atas dia, kadang kiri kanan diletakkan juga beban. Beban kiri kanan tu juga dipanggil, itu yang dipanggil adl. Itu Umar bayangkan, Umar sebut sebagai adlan. Mana dua ganjaran tambahan. Maksud dia. Yang satu lagi ketinggian. Itu apa? Hidayah, orang yang dapat hidayah. Dia kata apa? Dia kata demikianlah mereka ini diberikan pahala mereka ini, dan ditambah pula. Mana bukan pahala je, ditambah pula ganjaran mereka. Mana di atas benda yang diberi pada mereka. Dan sesungguhnya telah datang pahala atau ganjaran untuk orang yang beristirja'. Istirja' ni dengan melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sebenarnya lafaz ni bukan hanya dibaca ketika mana kematian. Okey, kawan kita jatuh katil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, barang dia hilang, inna lillahi wa raji'un. Okey, kita lampu elektrik tak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tu cara dia. Kerana hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, bila lampu terpadam, jadi bila berlaku benda berkenaan, dia Nabi inna lillahi wa inna ilaihi istija', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ketika tu Aisyah kata tak ada orang yang mati dan sebagainya. Nabi kata setiap apa yang menimpa musibah kepada orang muslim tadi, maka ia adalah dikira musibah. Anything, tak kira besar atau kecil. Maka kalau kita nampak benda berkenaan, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita rasa sendiri, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cara kita untuk apa? Balik pada Allah Ta'ala, untuk mengisytiharkan balik kita ni adalah hambanya, milik dia. Dia buat apa saja pada kita, itu layak bagi dia. Kita tak layak untuk mengeluh, tak layak untuk berletir, tak layak untuk tak puas hati. Kerana dia adalah pencipta kita dan kita adalah hamba dia. Pengisytiharan sebenarnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah pengisytiharan kita. Kita ni hamba Allah SWT. Dia buat apa pada kita, kita redha, tidak ada sebarang tentangan. Faham? Itu maksud dia. Yang kita lafazkan saja, itu penghentian yang dikendaki. Dia kata di antara yang demikian, ada yang banyak di antara apa? Maksud dia kata-kata istirja' itu kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah Ta'ala dan sesungguhnya kita kepadanya akan kembali ketika kena musibah. Ada banyak hadis. Di antara demikian adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ummu Salamah. Beliau berkata, Ummu Salamah berkata, atani Abu Salamah yauman min indi Rasulullah SAW. Telah datang kepadaku Abu Salamah. Abu Salamah datang jumpa aku, suami dia. Jumpa dia daripada sisi Rasulullah. Mana datang jumpa Rasulullah, datang daripada sisi Rasulullah. Mana depan jumpa Rasulullah, Abu Salamah datang jumpa isteri dia, balik jumpa isteri dia. Dan lalu dia berkata, Abu Salamah berkata, laqad sami'tu min Rasulillah SAW qawlan surirtu bihi. Laqad sami'tu, demi sungguhnya aku telah mendengar, min Rasulillah SAW, daripada Rasulullah SAW, qawlan, satu kata-kata, surirtu bihi, yang aku gembira sangat dengan kata-kata tersebut. Baginda bersabda, la yusibu ahadam minal muslimina musibatun. La yusibu ahadun minal muslimina musibatun. Tidak menimpa sesiapa dari kalangan orang Islam ini sebarang musibah. Fayastarji'u, lalu dia beristirja' inda musibatihi, ketika musibah dia kena. Kata musibah tu dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut Dan kemudian dia kata apa? Summa yaqul, kemudian dia kata lepas tu, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran padaku pada apa? Musibahku. Musibah yang aku kena ni, berilah ganjaran kepadaku di atas musibah yang aku kena. Wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah untukku lebih baik daripadanya. Maksudnya lepas disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia kata Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran padaku pada musibah yang kena kepadaku. Dan juga wa akhluf li khairan minha, gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya. Lalu Nabi kata illa fu'ila dzalika bihi,
kalau dia tak adalah orang tu sebut buat macam ni, melainkan akan diberikan, dibuat untuknya perkara tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala akan berikan dia apa yang dia minta. Doa tadi, mana dia sebut innal nujum, dan kemudian disebut lafaz tadi, nescaya dia akan diberikan apa yang dia minta, apa yang dia akan dilakukan padanya, apa yang disebut tu. Berkata Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah, fa hafiztu dzalika minhu, lalu aku hafal perkara berkenaan daripada suami dia. Daripada suami dia cerita, kemudian dia hafal benda tersebut daripada suami dia. Kita kalau ustaz baca doa 3-4 kali kena ulang tak boleh, dia orang Arab. Dia sebut bahasa Melayu pun tak ingat juga. Kan? Kita tak tahu, mungkin zaman kita banyak pakai handphone kan. Tak ada ni kita punya memori tak kuat macam dulu. Zaman dulu kita semua hafal kan, dalam kepala kita paling kurang ada berapa puluh nombor telefon rumah, telefon atuk, nenek, pak cik, mak cik, onyang, semua sekali kita ada kan, pupu kita kan. Tapi zaman sekarang tak, semua pakai handphone, tak ingat kan. Ada orang tanya, bapa ngomong telefon apa, tak tahu. Sebab tak tahu, sebab dia tak pakai, tak dial, dia speed dial kan, tak ingat ada nombor siapa punya. Jadi secara asasnya mungkinlah zaman kita macam tu, jadi apa yang berlaku. Tapi Ummu Salamah ketika dengar suami dia, apa suami dia cakap tadi, dia terus hafal. Apa suami cakap tadi terus hafal. Maksudnya bila orang tu kena musibah, kemudian sebut Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah, bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, berilah ganjaran padaku pada musibah yang kena kepadaku, pada musibah ini, dan juga gantikanlah untukku lebih baik daripadanya. Okay, itu lafaz yang dia hafal daripada suami dia. Dia kata lepas tu, falamma tufiya Abu Salamata istarja'tu. Jadi apabila mati suami dia, Abu Salamah, istarja'tu. Dia pun, Abu Salamah pun sebut istirja'. Wa qultu, dan aku pun kata lepas tu, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, ganjarankanlah aku pada musibahku. Beri ganjaran padaku pada musibahku ini. Wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah untukku lebih baik daripadanya. Thumma raja'tu ila nafsi. Kemudian dia refer diri dia balik. Dia kata, fakultu, lalu aku pun kata, min aina li khairan min Abi Salamah. Dari mana aku nak dapat lebih baik dari Abu Salamah? Tapi suami dia itulah orang paling baik dia jumpa. Tiba-tiba macam, aku sebut macam ni, macam mana aku nak dapat lebih baik dari Abu Salamah? Dia cakap. Ni kata Ummu Salamah. Falamman qadat iddati. Dan apabila dia kata selesai saja iddahku, ista'zana alayya Rasulullah SAW, lalu telah minta izin untuk menemui aku Rasulullah SAW. Wa ana adbaru ihaban li. Aku ketika tu sedang menyamak kulit milikku. Mana ada kulit, dia tengah bersihkan kulit berkenaan daripada ni. Mana actually bau lah. Dia tengah tanning kan, dia kulit tu tengah buang lemak pada kulit berkenaan. Panggil dibak, dia panggil bahasa Arab. Orang Melayu kita sebut samak. Tapi orang Melayu kita ada dua samak. Samak tu, satu lagi samak yang samak anjing tu. Itu pun yang panggil samak juga. Sebenarnya actually lafaz samak itu actually digunakan kalau kita ikut sebenar hanya untuk kulit. Memang mungkin agak pakai tanah kan, tapi anyway sebenarnya penggunaan asal untuk samak ni hanya pada kulit. So bila Abu Salamah pun dah meninggal, isteri dia ni Ummu Salamah ni sebut macam tu. Dan bila dia sebut benda berkenaan, tak lama lepas tu Rasulullah SAW datang minta izin nak jumpa dia. Dan kemudian kemudian ketika Nabi jumpa tu, dia tengah ni, dia selesai iddah dia tengah bersihkan kulit kan, untuk pakai kegunaan rumah dan sebagainya. Dia kata Nabi minta izin. Okay, faqasaltu yadi minal qarazi. Aku pun bersihkan tanganku daripada kotoran yang ada kan, melekat-lekat lemak-lemak tu. Wa azintu lahu, aku izinkan dia untuk datang jumpa aku. Fadha'tu lahu wisaratan wisadatu udumin hashwaha leaf. Lalu aku pun letakkan untuk baginda bantal, untuk baginda bersandar, bantal daripada kulit, dibuat dari kulit yang isi dalaman dia adalah daripada serabut apa tak, mungkin tapak tama ke dan sebagainya, sumpat macam tu. Ini para ulama nyatakan dikatakan oleh Ibn Hajar Asqalani, dia kata apa yang kita lihat daripada hadis ini sebenarnya satu gambaran berkenaan dengan kepayahan hidup para sahabat. Kalau anda kata mereka ni kaya, pasti mereka bagi Nabi duduk di atas bantal lebih baik daripada itu. Tapi baginda SAW biasanya itulah bantal yang baginda akan dapat bila pergi rumah para sahabat nak sandarkan dan sebagainya. Itulah bantal terbaik. Kita kalau anda kata kita dapat kan, ada ustaz kan, kita bawa macam-macam lah, kursi emas kita bagi dia kan, dia datang duduk tu kita ni kursi ustaz, dia kata. Itu kadang-kadang berlaku lah. Tapi dari segi asalnya menunjukkan zaman para sahabat dahulu kehidupan mereka sempit, sampaikan bantal-bantal kulit isi dalam sabut je. Jadi dia letak berkenaan. Jadi bila duduk kat situ, dia kata duduk macam tu kan, faqa'ada 'alaiha, lalu pun duduk pada bantal berkenaan. Fa khatabani ila nafsi, lalu Nabi pun pinang aku, dia kata. Khatabani ila nafsi, mana dia pinang aku. Falamma faragha min maqalatihi, bila baginda selesai daripada kata-kata baginda, qultu, aku pun kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma bi ana yakunu bika raghbah.
ma bi ala alla yakunu li bika akunu bika raghbah. Tidak ada sebab, dia kata. Tiada pada aku ni, bahawa tidak pada aku diri aku ni sebarang keinginan pada engkau. Mustahil lah. Dia kata aku tak ada keinginan pada engkau Rasulullah. Dia tak ada sebab aku tak nak inginkan kau. Dia kata, walakin imra'atun fiya ghiratun syadidah. Tapi aku ni seorang wanita, dia kata, yang dalam diri aku ni aku ada cemburu yang kuat sangat. Lampau cemburu, dia kata. Fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibuni Allahu bihi. Lalu aku bimbang engkau akan dapati pada diri aku ini sesuatu yang Allah Ta'ala akan azab aku dengannya. Mungkin dia marah sangat suami dia balik lambat, dia baling barang. Wallahu ta'ala alam. Tapi dia kata, aku bimbang kau akan lihat pada aku perkara-perkara yang akan menyebabkan aku diazab Ta'ala dengan sebab engkau, apa aku buat pada engkau. Benda-benda ni, dia kata. Mana apa benda dia tak tahu, kita tak tahu apa cerita. Tapi dia kata aku ni seorang yang apa cemburu kuat. Wa ana imra'atun qad dakhaltu fis sin. Okey? Dan aku ni adalah seorang wanita yang telah masuk pada umur yang lanjut, dia kata. Wa ana zatu ayal, dan aku ni seorang wanita yang punya anak beranak aku sendiri, anak-anak aku, ada anak aku dan sebagainya. Faqala, lalu baginda bersabda, amma ma dzakarti min al-ghirati, adapun apa yang kau sebutkan daripada kecemburuan tu, fasawfa yudhibuha Allah, niscaya Allah Ta'ala akan hilangkan ia. Allah Ta'ala akan hilangkan perasaan berkenaan. Nabi doakan supaya benda tu akan hilang. Ya yudhibu Allah azza wa jalla anki, Allah Ta'ala akan hilangkan dia daripada engkau. Wa amma ma dzakarti minas sinni, adapun apa yang kau sebut daripada berkenaan umur, faqad asabani mithlu alladhi asabaki, sebenarnya telah menimpa aku apa yang timpa pada engkau. Mana engkau berumur, aku pun umur juga, dia kata. Kan Rasulullah SAW kan bila jadi Rasul, umur dia dah 40. Kemudian dia dah pindah ke Madinah, umur dia 53. Pasal dia ketika mana dia jadi Rasul dan dia perkahwinan dengan isteri-isteri yang lain hanya berlaku di Madinah. Di Mekah lepas matinya Khadijah, Saudah saja isteri dia yang dikahwini ketika berada sebelum dia berhijrah. Lepas hijrah tu isteri lain semua lepas hijrah. So jadi lepas 53, 50 lebih umur dia. Jadi dia kata apa? Dia kata Nabi kata pada dia, kalau engkau sebut berkenaan umur, aku pun kena ditimpa oleh kepada aku seperti apa menimpa kau. Dia kata, wa amma ma dzakarti minal ayal, apa yang kau sebut mengenai tanggungan anak dan sebagainya, fa inna ma iyaluki iyali, maka anak engkau akan jadi anak aku. Mana tanggungan kau tanggungan aku, keluarga engkau keluarga aku. Nabi kata. Qalat berkata Ummu Salamah, faqad sallamtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kata maka aku telah menyerah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW telah mengahwini dia. Dan faqalat ba'du, Ummu Salamah ba'du, maka berkatalah Ummu Salamah selepas itu, abdanillahu bi abi Salamata khairan minhu Rasulullah, mana Allah telah gantikan untuk aku dengan perginya Abu Salamah dengan lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah SAW. Ni yang kita kata kadang manusia ni dia kena sedar doa, lafaz yang Nabi ajarkan ni tadi penting. Supaya actually bila Allah Ta'ala dia tak suruh kita redha semata-mata biar kosong, tak. Bahkan dia kata redha dan juga apa? Minta. Redha dan minta. Redha saja, biarlah kan, tak ada. Dia redha dan minta. Redha, bersabar dan minta kepada Allah Ta'ala yang lebih baik. Pasal Allah Ta'ala dia bukan berikan kita benda itu sebagai hukuman. Pasal semua benda musibah kita kena bukan hukuman. Pasal Allah Ta'ala beri kepada kita musibah tadi, pertama sekali adalah ujian, bukan untuk hukuman. Dia berikan kita baik dan buruk, senang dan susah, kan, kepayahan atau kesusahan, kemuliaan atau kehinaan. Matlamat asal dia adalah ujian pada kita. Dan kalau kita bersabar dan kita redha, dan dia akan naik pada tahap yang lebih baik. Tapi kalau kita mengeluh, kita engkar, kita tak setuju, kita puas hati dan sebagainya, nescaya dia akan menjadi bala besar kepada kita. Pasal Allah Ta'ala perlihatkan di situ bahawa kita ni adalah hamba yang tidak pernah bersyukur, tak pernah sabar, tak pernah redha. Memang kita kata matlamat asal, kita kata kita belajar macam saya pernah jumpa ada orang kan berkenaan tajuk ni, kata untuk ajar cik jadi kaya saya tak boleh ajar. Macam orang datang Yasin Taklim kan, adakah kita buat motivasi untuk kaya? Tak ada. Kami tak ajar di sini untuk kaya. Tak ada tau. Macam mana untuk jadi kaya? Tak ada. Untuk jadi syarikat berkembang, kami tak ajar benda tu. Yang kami ajar di sini adalah masalah supaya seorang tu redha kepada Allah Ta'ala punya hukuman. Itu penting sekali. Mana untuk ajar bila semayang ke masjid mana pun boleh ajar. Betul tak? Tapi yang penting sekali bila Al-Quran Karim datang pada kita untuk jadikan kita ni hamba, balik pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita faham bahawa semua benda Allah Ta'ala kena pada kita, bukan kerana tak adil, bukan kerana dia menyampah kita, tapi untuk ujian pada kita. Mungkin ujian tadi kebaikan
Mungkin ujian itu adalah keburukan. Tapi kita disuruh supaya apa? Redha dengan segala-galanya dan tahan diri kita. Kalau dapat kebaikan, tahan diri kita daripada apa? Melakukan maksiat. Dan kalau kita dapat musibah, tahan diri kita daripada mengeluh. Dan juga apa? Merasakan tidak puas hati kepada hukuman Allah Ta'ala atau aturan dia. Kerana Allah Ta'ala akan berikan lebih baik selepas daripada sebarang musibah yang diberikan. Mana lepas panas lama-lama dan sebagainya, mungkin kita kata apa, tanah di sini kan, mana tempoh dia apa datang dan pergi. Aturan Allah Ta'ala berikan dia mungkin kemarau, musim hujan dan sebagainya, ada kebaikan. Ada kebaikan dan juga keelokan di situ yang kita mungkin tak faham. Kita mungkin tak faham, tapi itulah sebenarnya yang sedang berlaku pada kita. Jelas Ya, ada soalan? Ya, saya. Berkenaan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, saya tak tahulah sama ada apa yang saya buat ni betul ke salah ke. Kadang-kadang sebab saya suka forum. So kadang-kadang ada forum untuk orang. Forum apa? Sekaligus. Oh, forum tu apa forum? Oh, yang tak banyak tu. Okey, terus. Itu. So tak kisahlah, kadang-kadang ada yang accident mati, kadang-kadang ada accident tak mati. Ya. Yeah. So of course saya akan post gambar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kadang yang terkait tu, yang accident tu orang kafir. Tapi saya akan post berdasarkan maksud ayat tu sebab kita adalah milik Tuhan. So walaupun dia kafir, dia tetap milik Tuhan. Tapi ada orang argue kat situ, dia orang kafir, boleh ke kita guna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu? Maksud saya pula, kadang-kadang saya ni over the top sikit. Kadang-kadang saya tulis, kenapa tak boleh? Kalau tak boleh, adakah dia milik sesuatu yang lain daripada Tuhan? Okey. So macam mana? Adakah saya di situasi yang agak salah ataupun in the middle ataupun macam mana? Dia pertama sekali dia ada benda-benda Islam ni yang memang kena untuk Islam sahaja. Kena faham Ada benda khas untuk orang Islam. Contohnya macam nak ucapan salam dan sebagainya. Yang benda berkenaan kita kata atau iringi kematian, dia jemput kita kenuri untuk makan, kita kena kita kena datang raikan dan sebagainya. Kena buka je. Okey. Kita kena pergi raikan apa dia cakap dan sebagainya. Jadi bila benda-benda berkenaan ada certain things lafaz dalam Islam ni lebih lagi untuk kebaikan dan juga anything yang baik baik untuk keelokan kita, itu dipanggil benda-benda doa yang khas untuk Muslim. Ada benda-benda tentu yang tak ada masalah untuk non-Muslim, hatta perbuatan, perlakuan bagi makan dan sebagainya tak ada masalah. Jadi konsep berkenaan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ni actually memang benda tersebut dari segi kita sebagai iktibar, yes, mungkin kita kata kita nampak benda tu musibah berlaku, kita musibahkan benda tu ribut besar, banjir besar dan sebagainya kan. Kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas dasar kita ni milik Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala kita akan kembali, untuk dasar kesedaran. Tapi untuk kita pujuk orang tersebut dengan lafaz berkenaan ada masalah sikit lah. Pasal benda ni adalah doa. Allah Ta'ala akan sebut siapa yang kata benda ni, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka ini orang yang sebut benda ni ke atas mereka, jadi Tuhan mereka adalah ada rahmat, selawat dan juga rahmat, dan orang tu dah mendapat petunjuk. Maksud dia benda tersebut adalah doa sebenarnya. Kalau daripada segi kita dengar, itu atas kita. Dan actually benda ni bukannya kita lafazkan untuk orang. Orang tu sendiri lafaz untuk diri sendiri. Mana apa kena pada diri dia lafazkan. Sekejap Dalam hadis ni, contoh macam dalam hadis kan, dia kata ada hadis yang Ummu Salamah, dia kata Nabi kata yaqulu bersama ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang tusibuhu musibatun, menimpa dia, you yourself, bukan untuk orang lain sebenarnya. Lafaz tadi bukan untuk orang. Kita dengar musibah tadi sebenarnya atas diri kita sendiri. Kalau kita lafazkan, yes lah. Dan kita sebenarnya orang atau orang tersebut kita pujuk dia, kita kata apa? Kasarallahu ajrakum, semua Ta'ala banyakkan pahala engkau. Kalau untuk muslim lah, mukmin, itu kata kita sebut. Mana Allah Ta'ala gantikan kau lebih baik daripadanya. Kan mana maksud dia, kita puji kita sebut lillahi ma'ata walahu ma'akhadh wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Milik Allah Ta'ala apa dia berikan, milik Allah Ta'ala apa dia ambil balik. Dan semua benda Allah Ta'ala ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Itu kita pujuk orang berkenaan dengan lafaz-lafaz tadi. Maksud dia kita pujuk dia dengan lafaz yang lain. Cuma jangan ni. Ini atas diri kita. Lafaz ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang. Faham So dia pada orang accident mati ke benda, bukan kita ni. Kalau dia kata orang tu kena atas diri kita macam seorang muslim, kita benda ni pahala itu hanya berlaku bila kita lafazkan atas diri kita.
Bukan tunggu orang cakap kat kita. Faham? Untuk kita sahaja dan bila benda tu jadi Terkejut siapa? Terkejut apa? Terkejut apa? Okey, terus. Kejut tengok orang accident ke apa, Ustaz. Ya, ya. Dia kisah satu lagi, kisah yang lampu padam. Nabi lafazkan pasal Nabi alami benda berkenaan. Faham tak? Benda tu Nabi alami. Kita tak lafazkan benda berkenaan. Kita kata semua Allah Ta'ala berikan orang terbaik dan sebagainya kan. Mana musibah tadi sebenarnya lafazkan oleh orang tu sendiri, bukan orang lain. Pasal orang lain lafazkan, apa guna pada kita? Orang lafazkan tak guna pada kita pun. Untuk diri kita, kita baca, kita sebut benda berkenaan, kita kata kita ihtisab diri kita, kita rasakan ni lah, kalau orang lain kena, aku pun boleh kena. Pasal kita ni majlis Allah Ta'ala. Boleh cakap yang tu atas diri kita. Tapi untuk mendoakan orang, ini bukan doa dia. kita nak ucapkan apa kalau kita nampak insiden apa dia? Kita normally macam apa, Masya Allah, kita pelik kan. Apa kita lafaz yang kita nampak tadi macam benda ni musibah ke atas muslim yang lain mungkinlah, atau orang bukan Islam tadi, kita tak jadikan benda berkenaan sebagai sebab untuk Masya Allah apa kita lafaz yang musibah ni actually lebih macam dah hadis Nabi datang, semua kena kepada orang tu sendiri kan. Mana actually Nabi tak gunakan apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un ni kepada ni. Macam contoh macam apa astagfirullah ke kadang-kadang kan. Mana minta ampun kepada Allah Taala di atas apa yang berlaku, istighfar. Bimbang orang tu kena, kita kena pula. Dan itu ada, istighfar tu ada. Kan? Mana apa naudzubillah min zalik. Atau kita nampak orang tu kan, nampak orang tu kena, kita kata Allah apa alhamdulillahillazi apa afana wa batalahu. Kita nampak orang tu tak elok kan keadaan dia. Kita puji Allah Taala yang menyelamatkan aku dan kena musibah pada dia. Mana berapa benda tadi Allah Ta'ala boleh kenakan aku, tapi Allah Ta'ala tak kenakan aku, Allah Ta'ala kenakan orang berkenaan. Mana orang tu untuk ujian pada diri dia, ujian pada kita, untuk bersabar dan apa untuk rasa bersyukur pada Allah Ta'ala di atas kita tak kena. Tapi kita kata lafaz innalillah ni sebenarnya daripada hadis Nabi dan juga Al-Quran, bukan kita lafazkan ketika kita dengar musibah, tapi ketika kena musibah. Contoh biasa normally biasa orang lafaz bila mati para ulama. Kita sebut sebab apa? Sebab kita kena musibah lah. Sebab lafaz bunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab kita kena musibah. Bila hilang ulama, hilang ilmu, hilanglah apa kebaikan dan sebagainya. Jadi kita lafazkan kerana benda tu kena kita. Okey, ataupun kita ada adik-beradik kita ke saudara kita meninggal. Maksudnya kita kena lafazkan sebab apa? Sebab benda tu kita mengalami musibah ke atas kita. Tapi orang tu bukan, ialah saudara kita se-Islam yang lain kena musibah, kita bersedih atas kesedihan dia, bagus. Tapi yang bukan Islam tadi agak ni sikit lah. Pasal benda ni bukan satu lafaz yang kita just lafaz macam tu. Lafaz tadi untuk pertama pujuk dia yang lebih supaya dia sedar balik. Dan kalau itu pujuk lebih baik, better kita letak dalam bahasa Melayu, dia lagi faham. Kan the wording is actually bukan wording macam bagi salam. Dia wording tadi actually doa atau sebutan tadi untuk pengisytiharan kita ni hamba Allah dan redha di atas apa perlakuan Allah Taala ke atas diri kita. Itu sebenarnya lafaz ni guna. Jadi orang yang salah faham ni lafaz ni ketika ni macam ni kita lah, orang marah mengamuk, kita suruh dia istighfar. Sedangkan di dalam hadis Nabi suruh dia sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi beza. Faham tak? Ataupun contoh macam kita lupa, tak ingat. Sepatutnya kita ingat Allah, Allahu Akbar kan. Kita Allah Taala sebut dalam Quran surah Kahfi apa dia kata apa? Dia berkenaan dengan apa ni? Apa? Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Tuhanmu bila kamu terlupa. Mana itu sebut dalam Quran. Tapi kita bila lupa, Allahumma salli ala Muhammad. Betul? Itu biasa. Itu normal bagi masyarakat kita. Dia benda lain suruh, lain buat. Okey. Tapi tak betul, itu normal. Tapi sebenarnya tajuk dia benda tu kena faham. Lafaz innalillahi wa inna ilaihi raji'un actually pengisytiharan kita ni hamba Allah Taala. Kita kalau kita ihtisab diri kita lain ceritalah atas diri kita. Tapi dari segi masalah kita sebut benda sebut kita apa? Untuk doa tidak. Bahkan benda ni sebenarnya sepengishtiharan kehambaan seorang manusia kepada Allah Ta'ala. So actually dia benda ni baik untuk kita pujuk saudara kita yang se-Muslim. Elok kita pujuk dia dengan lafaz tadi supaya kita ingatkan dia. Tapi normally orang tak faham meaning tersebut, dia benda tu berlalu macam tu saja. So kadang-kadang saya rasa lebih baik apa orang tersebut dia apa sebut bahasa Melayu, dia sebut bahasa Arab supaya dia sedar. Jika tidak benda tu akan menjadi masalah sebenarnya. Faham Sebab saya pasal dia benda tadi ke atas diri dia, bukan ke atas orang lain. Ke atas diri bukan ke atas orang lain Istirja'. Oh kan, lafaz istirja'.
Kan. Dia ada ni. Bukanlah. Ya betul lah. Kalau dia kata contoh macam dalam hadis lain, contoh macam Nabi SAW okey, macam Nabi SAW dah hadis ni, dah hadis Nasai ni. Yang Nasai ni dia kata daripada Atiq bin Harith, dan dia ni adalah berdatuk pada Abdullah bin bapa mak dia. Dia kata apa ni? Anna Jabir bin Atiq akhbarahu anna Rasulullah SAW jaa ya'udu Abdullah ibn Thabit. Rasulullah SAW datang melawat menziarah Abdullah bin Thabit. Fajadahu qad ghuliba alaih. Berarti dia ni dah mati dah, dia kata. Fasahabihi, lalu dia panggil sebut nama dia, panggil dia. Dia kata dia maksud dia kata ni, qad ghuliba. Dia teruk sangatlah, dia tengah nazak Kemudian dia panggil nama, dia tak tahu. Lalu Nabi pun istarja'a, Nabi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut benda tu. Wa qad ghulibna alaika ya Abu Rabi'. Kami telah tak dapat nak selamatkan kau wahai Abu Rabi'. Macam apa itulah. Lalu Nabi sebut istirja'. Lepas tu wanita-wanita yang dengar tu menjeritlah. Okey. Lepas tu Abu Atiq pun lelaki tak mati lagi. Dia tengah macam tu, tak boleh buat apa-apa. Jadi Nabi kata dengan dia, kami tak dapat nak tolong kau dan sebagainya. Macam itulah Nabi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dahulu. Tapi perempuan dengar macam tu ingat kena mati. Tak mati lagi. Dia tak mati lagi. Okey. Lalu mereka menangis. Lalu Abu Atiq pun mendiamkan mereka. Lalu baginda bersabda, biarkan mereka. Okey. Mana bila dah wajib tak boleh mereka menangis, dan actually baru tak boleh bila mati. Maksudnya kalau kau dah mati dah menangis, dia salah. Selagi tak mati tu menangis tak ada masalah. Kan? Okey. Dia menangis kan? Tak salah. Okey. Jadi dia kata apa? Dan mereka berkata, wa man wujub, apakah benda yang wajibkan supaya berhenti ya Rasulullah? Qala, baginda bersabda, al-maut. Bila mati saja tak boleh lah. Mana ketika menangis-nangis, ketika mana tengah sakit tu, sedih tengok orang sakit menangis, tak ada hal. Biasa orang tak nangis ketika tu kan. Ketika tu kita tak boleh tolong dia, kita nangis, kita tak boleh tolong dia, tak ada masalah. Tapi bila dia wajib berhenti menangis bila mati. Dan only benda berkenaan yang ikut dalam lafaz hadis sebut. Jadi kita kata contoh yang kita dapat lihat dalam hadis berkenaan. Dalam lain tak tahu saya ingat. Tapi yang tu contoh dia. Bila kita dengar kematian sebagai pasal itu musibah ke atas muslim yang lain, dan kita istirja'. Tapi atas kita dapat lihat macam kematian dan sebagainya semata-mata, yelah untuk diri kita betul, tapi untuk menjadi doa orang lain tak. Doa untuk orang kalau kita jumpa dia ada kematian dan sebagainya, kita boleh inna lillahi kita minna ta'ala, dan kepada ta'ala kita akan kembali. Kita kata sallallahu ajrak, Allah Ta'ala banyakkan pahala engkau di atas kematian tadi, Allah Ta'ala gantikan dengan pahala yang lain. Dan kemudian disebut pada dia lillahi ma'ata, milik Allah Ta'ala apa dia berikan, walahu ma'akhaz, milik dia apa yang dia ambil balik. Wa kullu syai'in bi miqdar, dan semua benda di sisi Allah Ta'ala ni dengan kadar-kadar tertentu. Bila patut mati, bila patut sakit, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Faham? Bukannya maksud dia berlaku tu, tak ada kalau. There's no kalau. Faham? Jadi lafaz berkenaan istirja' tadi tu bukanlah kita kata dari bentuk larangan direct. Dia bukan lafaz yang sebenarnya khas untuk orang Muslim saja. Tapi dia actually untuk saudara kita se-Islam, kita dengar dia kena musibah, istirja' kita adalah baik, bagus. Masa Nabi SAW sendiri kan, contoh macam dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan apa? Wailul lil Arab. Macam kadang-kadang bila Nabi, contoh macam Nabi terkejut dengan benda besar, Nabi kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Contoh dalam hadis berkenaan dengan terbukanya tembok Dajjal, tembok Ya'juj dan Ma'juj tu. Nabi SAW kan ketika dia Nabi terkejut kan. Nabi kata wailul la ilaha illallah. Nabi sebut itu. Wailul lil Arab. Kecelakaanlah bagi orang Arab min syarrin qad iqtarab, daripada keburukan yang sedang menghampiri. Telah dibuka pintu Ya'juj Ma'juj, tembok dia sebesar ini. Nabi lafazkan la ilaha illallah untuk rasakan apa? Benda tu dahsyat. La ilaha illallah. Kita nampak benda tak, la ilaha illallah. Kita sebut yang tu actually better daripada kita gunakan lafaz istirja' semata-mata. Musibah, tapi kadang Nabi tak lafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dibuka pintu Ya'juj Ma'juj besar ini. Nabi tak lafazkan dengan istirja'. Nabi lafazkan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jelas? Okey. Tapi elakkanlah kalau dia kata benda tu timbul konflik, elakkanlah. Nanti kan dalam forum tu kan type macam tu gaduh-gaduh buang masa. Banyak benda lain. Buang Quran lagi bagus. Kan duk gaduh dalam tu tak guna. Baik, berhenti sini insya-Allah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin.
Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.